Di sini saya ingin berkongsikan kisah apa yang berlaku pada diri saya sendiri dalam lingkungan 25 tahun yang lalu. Saya bertugas sebagai pemandu teksi. Pada hari berlaku kejadian tersebut di waktu senja, di mana saya betul-betul leka disebabkan penumpang yang tak putus menaiki teksi saya. Selepas seorang naik, seorang turun. Bila seorang ni turun, orang lain pula naik. Sehingga sampai waktu senja saya terlupa. Yang rutin saya biasa, senjanya saya berhenti untuk menunaikan fardu solat, fardu maghrib. Tapi pada hari itu, mungkin kerana dah nak jadi oleh kerana saya leka. Apabila setelah saya menurunkan seorang penumpang di Bandar Baru Udah, saya ingin keluar memandu kereta saya keluar daripada bandar tersebut. Tiba-tiba di seberang jalan, lebih kurang anggaran 100 hingga 150 meter di seberang lebuh raya, saya terlihat seorang wanita tua menahan atau melambai saya. Jadi saya memberhentikan teksi saya untuk melihat keadaan sebenar. Apakah betul yang saya lihat ni seorang manusia yang melambai saya, menahan untuk mendapatkan perkhidmatan teksi saya? Kedudukan wanita tersebut berada di Kampung Pasir di seberang Bandar Baru Udah. Di hadapan beliau, antara saya dengan wanita tersebut adalah lebuh raya. Satunya menghala ke Johor Bahru, satu menghala ke utara. Di antara kedua lebuh raya tu ada divider tengah-tengah yang ada pokok, ada parit-parit. Jadi dalam masa saya perhatikan wanita tu, saya menjadi kebingungan. Sebab memandangkan keadaan wanita tu yang terlalu bongkok, dengan rambutnya yang panjang, bajunya yang putih seakan-akan lusuh kekuningan, melambai-lambai saya. Dan saya tengah memikir, apakah benar ini menahan saya? Dalam masa berfikir, fikiran saya ke lain, pandangan saya terfokus pada divider di tengah-tengah jalan tu, di antara kedua lebuh raya tu. Kedudukan perempuan tu daripada seberang jalan, tiba-tiba dia dah ada di tengah-tengah divider, di bawah pokok, masih melambai-lambai saya. Jadi saya bertambah bingung, bagaimana wanita tu boleh sekelip mata berada di bawah pokok sedangkan dia seberang jalan. Oleh kerana dia terpaksa melintas lagi satu lebuh raya yang ke Johor Bahru. Dengan keadaan kereta yang banyak, saya sempat toleh ke belakang untuk melihat keadaan kereta sekiranya ada ruang untuk wanita tersebut melintas. Saya alihkan pandangan saya ke belakang hanya sekadar beberapa saat, dan saya lihat balik di bawah pokok tu, perempuan tu dah tak ada. Apabila saya noleh di hadapan kereta saya dapati perempuan tu berada di hadapan kereta saya. Jadi saya bertambah gamam dan bingung. Bagaimana keadaan wanita tu melintas boleh sekelip mata dengan keadaan kereta yang terlalu banyak sangat sesak di waktu senja. Dalam saya kebingungan, pintu kereta saya dibuka dan wanita tersebut duduk di sebelah kiri saya di hadapan, di tempat penumpang. Saya menjadi bertambah bingung apabila wanita tu berada di hadapan kereta saya tadi. Lampu kereta saya bernyala oleh kerana dah senja, dah keadaan dah mula gelap. Wanita itu seolah-olah macam tembus, lampu saya tembus ke badan beliau. Jadi kebingungan saya yang pertama, yang kedua belum hilang lagi, dah tambah lagi bingung lagi satu. Kemudian sambung balik, wanita tu duduk di bahagian kiri saya, bahagian depan penumpang. Dia menyatakan dengan suara yang lemah lembut, suara tapi yang saya menjadi bingung, suaranya suara macam suara wanita muda. Beliau menyuruh saya menghantarnya ke HSA kerana beliau ingin melawat anaknya. Jadi saya bertambah bingung. Dengan keadaan yang dah semakin gelap, masih boleh ke melawat di hospital dengan waktu begini? Dan saya tak dapat menoleh kepala saya ke arah wanita tersebut sebelah kiri saya. Saya hanya dapat menjelingkan mata melihatkan keadaan
tangannya yang hanya tinggal tulang, urat dan kulit saja. Dengan keadaan dia duduk, tangan dia bergigil, bajunya yang lusuh, rambutnya yang sangat panjang, keadaan bongkoknya, sambil menggoyang-goyangkan kedua-dua tangannya. Dalam hati saya terdetik, kalau ditaksirkan wanitanya macam ini, umurnya saya anggaran dalam 200 tahun. Semasa dalam perjalanan menuju ke HSA, saya menjadi kebingungan. Setiap lorong, setiap traffic light, lampu yang saya lalui, semuanya lepas. Saya tak ada berhenti, sama ada saat di sempang atau di traffic light, lampu semuanya hijau. Maksudnya perjalanan saya lancar terus sampai ke HSA tanpa apa halangan. Itu juga satu kejadian yang pelik bagi saya, yang tak pernah saya alami sebelum ini. Jadi saya dengan keadaan, saya pun tak tahu macam mana saya boleh mandu teksi tu. Yang saya sedar, saya dah sampai di hadapan hospital HSA. Apabila saya berhenti, saya tak berani masuk dalam kawasan hospital. Saya hanya berhentikan di kawasan luar, dan saya memberi isyarat tangan kepada wanita tersebut supaya keluar pada teksi saya. Dengan nadanya lembut, dia bertanya pada saya, berapa? Saya faham maksudnya berapa tu anggaran berapa ringgit. Tapi saya tak tercakap, saya hanya memberi isyarat tangan supaya dia keluar segera daripada kereta saya. Selepas wanita tersebut turun, saya terus membawa teksi saya ke pusat bandar Johor Bahru. Saya mencari suatu lokasi yang sesuai untuk saya. Saya duduk, berhentikan kenderaan saya bertenang. Saya memikir balik tentang kejadian tu. Oleh kerana saya masih dalam keadaan yang kebingungan, saya terus balik. Apabila tiba di rumah, saya sempat membaca apa-apa sebelum masuk rumah. Isteri saya menyambut saya, kepulangan saya seperti sedia kala. Isteri saya terperanjat melihat muka saya yang pucat. Beliau bertanya pada saya, kenapa muka abang pucat? Saya tak terkata apa-apa. Saya terus balik, mandi. Saya buat rutin seperti biasa. Esok harinya baru saya ceritakan pada isteri saya kejadian tersebut. Jadi saya lupakan kisah ni. Dalam masa 1 minggu, saya jalan dengan rutin saya seperti biasa. Pada satu ketika, di waktu malam selepas tamat kerja, saya duduk minum dengan seorang sahabat saya di Pasir Gudang. Saya menceritakan hal ini kepada teman saya tanpa saya sedar yang kawan saya ni rupa-rupanya dia seolah macam nampak. Dia ada kebolehan tembus pandang. Maksudnya dia boleh nampak alam-alam yang kita tak nampak. Jadi apabila saya ceritakan pada dia, rakan saya terus memintas jalan cerita saya. Dia mengatakan, orang yang anda nampak tu sekarang berada di belakang anda. Dia hanya menampakkan bentuk muka dia saja. Jadi saya terus matikan perbualan kami. Saya cakap dengan sahabat saya, tak payah cerita ni lagi. Dan dia pun berpesan pada saya, tak perlu cerita di waktu malam. Kerana apabila sesuatu kejadian pada kita menceritakan pada seseorang pada waktu malam, makhluk tu akan datang. Dan sahabat saya tu menyatakan pada saya bahawa itu memang makhluk Allah, bukan manusia. Jadi daripada peristiwa tu menjadi iktibar pada saya bahawa saya tak perlu terlalu leka untuk kejar dunia. Sampai waktu solat, saya kena berhenti solat. Walaupun penumpang banyak macam mana pun menahan teksi saya, selepas itu saya tetap meneruskan niat saya untuk solat. Itulah kisah saya. Jadi nasihat saya kepada pendengar-pendengar, apabila sesuatu kejadian tu berlaku pada kita tak perlu cerita dengan orang tu. Kalau boleh, jangan cerita waktu malam. Kerana apabila kita sebut, dia akan datang secara automatik berada bersama kita. Wallahu a'lam. Sekian cerita dari saya.